Ini kitab dia, At-Tib An-Nabawi. Kalau di kitab ni, muka surat 288. Faslun fil alban. Dalam bab alban, ya, susu. Awal-awal, ya, memang diceritakan kelebihan susu. Banyak hadis, ayat Quran yang pun ada, ya, di syurga, ya, ada sungai daripada susu. Itu tak ada masalah. Malah susu memang min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun sangat menggalakkan untuk minum susu yang fresh, yang asli, daripada daripada binatang, ya. Bukan yang diproses. Namun dalam bicarakan tentang kelebihan-kelebihan susu, sebab dibahaskan di sini, tapi bukan juga wal ikthar, ya, minhu, ya, mudarrun bil asnan. Kalau kita banyak, ya, mengkonsumsi susu, boleh membawa mudarat kepada gigi. Itu salah satunya. Sebab itulah, ya, Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam wa fi sahihain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba labanan thumma da'a bi ma'in fatamadmadu wa qala inna lahu dasaman. Dalam Bukhari Muslim disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu, ya. Nabi minum susu, tu kita ikut Nabi minum susu. Thumma da'a, ya, bima'in. Kemudian Nabi minta suruh bawa datang, ya, air, ya. Kemudian Nabi pun berkumur-kumur. Wa qala innalahu dasaman, sebab, ya, pada susu itu ada lemak-lemak. Sallallahu alaihi wasallam sebut. Tak lagi kita minum belah malam nak tidur apa semua tu, kita tak berkumur-kumur, ya. Jadi lemak tu, ya, dia akan tinggal di mulut dan juga gigi kita. Jadi itu antara punca dan sebab, ya, nanti gigi itu akan jadi sakit. Sahabatnya, lepas ni bila kita minum susu, ikut cara Nabi SAW. Lepas minum, ya, ambil air, berkumur-kumur. Kemudian, ya, bukan sebarang kitab, ya. Imam Ibn Qayyim menyatakan, ya, berlebihan, ya, dalam bab al-ikthar, ya, minal laban, ya, kita memperbanyakkan, ya, minum susu ni. Wa huwa radi'un lil mahmumin wa ashabus suda', ya, mu'dhin lid dimagh wa ra'sid da'if. Wal mudawamah alaihi, ya, berterusan, ya, minum susu, ya, secara berlebihan tu, tuhdath zulmatul basar wal ghisha, mata jadi kelabu, wal ghisha rabun. Ni dalam susu kurang sesuai diberikan kepada orang yang sedang diserang demam dan pening. Ni, kata ulama, ya, jangan nak mempermainkan. Kata ulama, ya, anda yang tidak pernah dengar, anda yang tak pernah buka kitab, ya, buka kitab sikit, baca sikit, pasang telinga, ya, ini pasang telinga, pasang lagu, pasang entah apa-apa lagi, ya, dengar kalam ulama dulu. Berbahaya bagi otak, ya, dan kepala yang lemah, ya. Saat orang yang pening apa ini, kalau minum susu tu berbahaya. Sebab keadaan kondisi otak tu waktu tu masih dalam keadaan lemah, jadi berbahaya. Terlalu banyak minum susu boleh mengakibatkan pandangan menjadi gelap dan rabun. Ini bukan kalam, ya, kalam kami berdua, ya, ini kalam ulama. Ya, lepas tu bila kita sebut ulama, oh, kami tak menentang ulama. Tak menentang ulama apa ni? Daripada ulama lah ni. Bacakan ini. Anda kalau nak cari kitab ni. Bila kita ingatkan jangan memperlekeh ulama, anda takut. Jaga lidah, ya. Kalau anda tak tahu, apa salahnya bertabayun? Ya, ustaz ni kalam ustaz ke kalam siapa? Kalau ulama, ada tak boleh saya tengok rujukan dia? Saya akan tunjuk ni kitab ni. Macamlah dia baca banyak sangat buku, ya, kitab-kitab ni. Dalam kitab ini pun sebut, ya, terang-terang disebut mudawamah. Mudawamah ni maknanya berterusan. Berterusan kita amalkan minum susu berlebihan tu secara berterusan. Mata jadi gelap, pinang gitu, gelap gitu, ya. Wal ghisha, ya, akhirnya bawalah kepada rabun. Kita boleh berbeza pendapat, ya, tetapi jangan anda mencela, jangan anda mempermainkan. Ini kalam ulama, bukan suka-suka kita kata nak ambil alih doktoran lah. Kita tak sentuh pun, ya. Doktor di luar sana, silakan kami bahaskan. Yang kami bicarakan ialah daripada kitab yang sangat masyhur zaman dahulu tapi tidak masyhur di kalangan, ya, ulama-ulama sekarang. Ulama sekarang tak berminat pun nak bicara tentang perubatan-perubatan yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Ya, bagi kami ini adalah khazanah ilmu yang sangat-sangat berharga yang perlu dibongkar kembali, diperjuangkan bersungguh-sungguh. Kecuali, ya, ulama yang hanya fikir fulus. Malas untuk berfikir, malas untuk buat kajian, malas untuk membongkar, ya,
khazanah-khazanah ilmu yang sangat berharga yang telah dikarang oleh tinta-tinta emas ulama-ulama silam. Mereka menulis bukan dengan seronok-seronok, mereka menulis bukan dibayar, tapi mereka menulis ya kerana lillah, ya, kerana Allah. Nak mempertahankan apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah ulama-ulama ini yang menuliskan yang berdasarkan panduan yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bertemu, ayuh ya, kita bertemu dan kita buka kitab ni ya, baru boleh bercakap. Ini orang yang ahli agama sendiri nak mempermain-mainkan. Saya nak tanya, pertama, ada ke tidak kitab ni? Yang kedua, baca ke tidak kitab tu? Barulah anda boleh komen ya. Inilah sikap orang ya, bila ada orang ya nak bicarakan ya, orang nak cerita tentang perubatan ini ya, terus dipelekeh-lekehkan, diperhina-hinakan, dipermain-mainkan. Bukannya semakin seronok ya, makin bangga ya, ada lagi orang yang nak bicara tentang perubatan Islam yang maha hebat tu. Anda kenal ke tidak ya dengan tokoh-tokoh perubatan Islam ini? Ar-Razi, karangan-karangan dia, apa yang telah disumbangkan oleh Ar-Razi dalam dunia perubatan. Ibn Sina yang telah mengarang Al-Qanun Fitib, undang-undang di dalam perubatan. Maknanya dalam perubatan yang ada undang-undangnya. Ya, kalau melanggar undang-undangnya tidak ada penyembuhan. Di antara undang-undang yang disebut oleh Ibn Sina ialah benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dijadikan ubat. Itu undang-undang kata ya Ibn Sina. Ya. Jadi kalau kita melanggar undang-undang tu dah tak jadi perubatan. Anda cuma dengar ya ilmu perubatan daripada orang yang bukan Islam, bukan daripada kalangan ulama. Cuba anda ya mendalami perubatan Islam, buka balik kitab-kitab ya karangan ulama-ulama Islam. Tibun Nabawi karangan ya Imam Ibnul Qayyim, barulah anda boleh tahu, barulah boleh buka mata. Sebab tu ya ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Allah Taala sebutkan kulu washrabu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu undang-undang Al-Quran. Apa yang melanggar undang-undang Al-Quran, melanggar undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, yang anda akan mendapat risiko serangan penyakit, pelbagai jenis macam penyakit akan muncul. Lihatlah kepada alam ini, ya, dengan banjirnya, dengan gunung berapinya, dengan gempanya, dengan tanah gelongsornya dan sebagainya. Apabila manusia melampaui batas, maka hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, apalah, maka alam ya tidak akan mesra lagi kepada manusia. Bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala, azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan turun menimpa kepada manusia. Ini baru muqaddimah. Apabila manusia tidak mahu mengambil iktibar terhadap apa yang berlaku hari ini, saya di hadapan nanti ya bala bencana yang lebih besar akan menimpa kepada umat manusia sekiranya mereka ya tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kitab Perubatan ya, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti sihat, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Sebab itu sebahagian ya yang lain-lain kita akan jumpa di mahkamah ya. Berhujahlah di mahkamah nanti ya. Yang ini ya kami peringatkan ya. Tapi jangan kamu perolok-olokkan tentang ya ulama-ulama Islam, kitab-kitab ya yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Jangan kejahatan anda melampaui sampai ke tahap itu. Orang kafir pun masih hormat kepada ulama-ulama Islam kita. Tapi ni orang yang bernama dengan nama Islam. Kadang-kadang setengahnya tu ada yang lulusan agama. Kamu sendiri menghina ulama. Ya, saya sedia untuk berjumpa dengan kamu. Muka surat ya 131, kitab yang sama ni. Jadi saya bacakan antara kebaikannya ya. Susu merehatkan perut yang penuh, meredakan tekanan serta merangsang otak meskipun mengandungi angin. Namun, minum terlalu banyak susu akan mengundang kutu. Jika diminum dengan madu, susu akan mencantikkan wajah dan menjadikan badan berisi. Ia juga menghilangkan gatal-gatal dan kudis kecil serta meningkatkan daya ingatan. Ini bukan saja-saja untuk kami nak katakan itu ini. Orang-orang pula mempermain-mainkan minyak diesel lah, pakai apa segala macam. Kemudian fitnah daripada negara hujung sana tu lah. Benda di mahkamah kita tak boleh cerita kat luar. Tapi kebiadaban mereka tu nak permain-mainkan dan sebagainya. Itu muka surat 131 ni. Ya. Bukan kita mempertikaikan ya tentang susu. Sesuai dengan ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kulu washrabu wala tusrifu ya. Boleh makan, boleh minum ya, tetapi jangan berlebih-lebihan. Dia akan datang risiko. Wallahi ya, saya sebenarnya nak jumpa semua dengan ustaz-ustaz, guru ke siapa ke, mung tak mung tu saya nak jumpa depan-depan. Ya, jangan cakap di luar-luar sana gini ya, jumpa saya. Ini kamu syok cakapnya dengan pengikut kamu. Jumpa saya. Saya beritahu ni, jumpa saya. Mazhab tak mazhab, jumpa saya. Siapa lagi yang ni? Ya? Amir kita. Penolong Ketua Mufti ya.
Jumpa saya. Anda nak pertikaikan, anda nak perlekeh-lekehkan tentang perbuatan Nabi SAW, jumpa saya, bawa kitab ni. Kalau anda tidak pernah jumpa kitab ini, anda jangan cakap begitu. Anda gunakan TV Hijrah untuk kamu nak lemparkan, nak merendah-rendahkan orang.